Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi. Okay, Alhamdulillah bertemu kita pada first sesi kelas kita ni. Hopefully you tak tertinggal sangat dah. So the last lesson kita dah stop sebelum PKP ni adalah control structure lah. So untuk first lesson ni kita akan continue untuk chapter 3 iaitu control structure. So kalau hopefully masih ingat lah, jangan lupa insyaAllah test kita akan dibuat secara online dan akan proceed dah. Tarikh pun ada, iaitu 25 hari bulan 4. So boleh simpan lah tarikh tu. Kita akan buat online. Okay. So saya akan cover sampai, hopefully untuk hari ni kita cuba habiskan lah untuk chapter 3. Sebab untuk chapter 3 actually kita dah go through sampai, kalau tengok pada slide, control and condition kita dah belajar secara detail lah. Kita dah belajar untuk sequence of execution daripada proses untuk selection structure. Kita go to structure, kita dah belajar if else switch, and untuk repetition pun kita dah habis while, do while and for. Okey, untuk sesi kali ni sebelum saya pergi pada the last subchapter, topik pada chapter 3 ni iaitu transfer of control, itu paling last tu. Saya akan repeat sikit, saya akan review sikit apa ni, so kurang you tak kata drastic sangat lah in term of terus first class. Mungkin just nak rewind balik sedikit info yang kita dah belajar sebelum ni. Hopefully you boleh follow. So saya akan selikan slide dengan kamera lah. Okay. Okay, yang lepas kita dah habis sampai 4 lah. Kalau tengok pada ni, izinkan saya untuk secara general lah apa yang kita dah go through sebelum ni. So kalau tengok pada kita punya nota, okay, secara overall in default kita punya lesson untuk program 4. Okay, in default untuk a normal sequential untuk programming adalah kita daripada top and to down lah. Maksud dia setiap programming dia akan start capture apa ni, macam mana dia baca tu adalah dia akan baca line by line. Yang tu semua dah maklum lah. So daripada line 1, line 2, line 3 dia just follow sampailah at the end of the line. Itu in default programming. Lepas tu kita dah masuk pada selection control lah. Untuk selection control kita dah belajar if else, and the last adalah switch. Okay, ini dia punya programming flow dia. Kalau tengok pada programming ni, kita start dari 1, 2, 3. Itu yang normal sequence lah. Pada line nombor 3 ni, dia akan check lah expression tu sama ada yes atau no. If yes, dia akan execute. Tapi if no, dia akan dia akan terus exit daripada dia punya selection tu. Dia terus keluar, pergi pada next orang kata group yang bukan dia punya group lah. Kalau sini if, so habis else, dia akan next session. Ataupun boleh juga first expression dia dah no, so dia akan skip itu
baru dia akan jumpa expression yes, baru dia akan run, baru the next. Itu untuk selection. So untuk selection ni kita dah cover if else dan switch. And the next adalah repetition control atau flow, di mana flow ni secara mudah dia akan repeat kita punya programming sekiranya expression tu yes. So kau tengok first dia akan check lah sama ada ni normal sequence. So dia jumpa dia punya statement sama ada true or no. This expression dia yes, dia akan execute, dia akan repeat selagi expression dia yes. If no, dia akan keluar lah dia punya programming. Itu yang kita dah cover lah. Okay, the next. So untuk repetition ni pun sama, kita ada 3. Yang pertama is repetition while, yang kedua do while, yang ketiga adalah and the last adalah for. Hopefully you masih ingat lah, tu yang last class kita dah cover, iaitu while, do while and for. Cuma for lah agak complicated, di mana ada 3 part yang you kena cover. Okay, the last lesson untuk chapter 3 ni kita tengok pada slide. Kalau boleh rujuk pada ini kita dah cover banyak. So hopefully dalam lab pun kita dah banyak cover lah. Repetition structure for kita dah buat lah. So hari ni kita cuba cover the last part dalam chapter ni, iaitu transfer of control. Transfer of control secara mudahnya lah, transfer of control. Okay, transfer of control ni kalau macam saya kata ni lah, normalnya kalau secara normalnya kita start pada sequence yang pada top to down selection, dia test mana expression yang yes, dia akan execute. If no, dia akan skip ataupun repeat. Dia akan check expression. If yes, dia akan still repeat until expression is no, dia akan keluar lah. Okay, the next adalah part yang kita nak cover hari ni, iaitu transfer of control. Okay, transfer of control ada 4 part yang kita akan cover lah. Yang pertama skip, yang pertama exit, yang kedua skip, yang ketiga jump, and the last adalah terminate. Okay, first kita go through one by one lah. Okay, untuk exit, nama pun transfer of control. Bila transfer of control pun dia punya sequence tu dah berubah. Dia transfer ikut kat mana ada statement ni. Okay, first statement break. Okay, saya rasa break ni ramai dah guna, di mana kita guna dekat switch. Betul? Kalau masih ingat, ada switch case break, switch case break, switch case break. So bila setiap case tu if true, dia akan run execute the statement, lepas tu dia akan break. So setiap case wajib ada break. So samalah, actually break ni boleh juga digunakan tanpa ada switch in case, di mana dia akan execute. Tu dia masuk dia punya parent masuk dia punya programming induk. Dia punya, kalau contoh kita punya ni integer main lah, so dia akan run. Lepas tu dia jumpa break automatic. Contoh kalau dalam integer main, dia akan terus keluar lah exit, masuk return 0. Tapi kalau contoh lepas integer main kita masuk ni integer main, contohlah ini integer main, yang tadi ini integer main kan. Kalau contoh ni integer main, tiba-tiba kita masuk dalam function while ataupun function yang kita belajar if true, dia
dia yes, lepas tu dia akan buat statement tu, tiba-tiba dia break. Lepas tu break, sepatutnya ada statement lain, so dia akan abaikan, dia terus keluar terus daripada if function tadi. Itu secara mudah lah. Kita tengok pada slide. Untuk break break yang paling penting to exit clearly from a loop. To exit early from loop, maksud dia keluar awal daripada loop. And the next to skip the reminder of switch structure. Ini contohnya lah dalam dia punya slide. Kalau tengok contoh pada ni, contoh while, sekarang ini kita punya first parent tu while, expression kita true. So bila expression ni ni first parent, ni first parent, yang ini adalah second parent. Di mana kalau tengok situ, break ni ada di dalam second parent. Sebelum dia masuk second parent tu, dia tengok siapa previous parent dia. So yang previous parent adalah satu lah, iaitu Y. So apa yang dia akan buat, dia akan keluar terus, break tu dia akan keluar terus pada parent asal dia, iaitu parent satu tu lah. Parent 2 adalah sub parent. Secara mudahnya lah yang saya nak cover. Contoh macam ni pula, do. Do pula kita faham, do punya flow, dia buat dulu. So apa yang dia akan tengok, dia akan buat dulu. So bila dia buat dulu, jumpa break, automatic dia terus keluar daripada orang kata first parent dia. First parent adalah do while. So dia dah tak buat dah the last statement. Dia pun dah tak check dah while tu expression tu yes or no. Sebab apa? The original parent adalah do while. So dia terus keluar daripada do while tu. Macam tadi, first parent adalah while. So dia terus keluar pada while. Sama macam for. Maksud dia first parent adalah for, second parent adalah if. So selepas dia jumpa break, dia terus keluar pada first parent dia. Secara mudahnya. Itu untuk break. Second adalah ni contoh lah dalam programming. So nanti you all boleh test dalam software tu untuk lihat. Next adalah continue. Continue macam mana pula? Continue secara mudahnya saya nak ringkaskan lah. Continue dia punya orang kata basic understanding ni, dia adalah dia skip dia punya instruction. Contoh, ini dia punya programming main. Ini first parent. Contoh tadi do while lah yang contohnya. Contoh ni while, lepas tu dia jumpa pula perkataan continue, dia akan skip dia else dalam parent yang sama, dia akan balik kepada parent asal dia. Parent asal dia tadi, contoh kalau while, dia akan check balik lah sama ada while tu expression dia still yes or no. Secara mudahnya. Tapi untuk untuk contoh kalau do while, ingat first parent do while. For dia buat, dia jumpa do while, dia akan buat programming tu dulu. Lepas tu kalau dia jumpa perkataan continue, sebab do while kalau tengok pada contoh, dia terus akan skip lah. Kita tengok pada slide secara mudah ni.
Okey, untuk do while, bila jumpa perkataan continue dalam second parent, dia back to the first parent. So first parent ni do while. Dia maksud untuk kalau break, dia terus keluar daripada first parent. Tapi untuk continue, dia tak keluar. Dia just patah balik ke parent asal untuk dia buat. Tu saya gunakan first parent, second parent tu. Macam contoh ni, first parent dia do while, second parent dia adalah if. So sekarang continue dalam second parent. So dia akan keluar daripada second parent dia jumpa first parent, tapi dia tak terus keluar pada first parent. Dia masih dalam first parent. Dia masih check lah. Sama juga macam yang lain, while. Boleh harap pelajar boleh faham lah. Boleh, kalau break, dia terus keluar daripada first parent. Tu kena jelas lah. Bila break, dia terus keluar daripada first parent dia. Tapi untuk continue, dia tak keluar daripada first parent dia. Dia still dalam dia, first parent, dia check lagi. Tu paling mudah lah. Boleh tengok contoh ni, boleh buat. Sebab kita ada limit masa untuk lesson ni. So agak ni lah kita nak buat. Okay, the next adalah go to. Okay, go to secara mudah dia just jump. Kata yang saya nak gunakan adalah jump. Untuk go to and jump. Okay, bila dia jumpa perkataan go to, contoh dia ni ada normal normal programming. Masuk first parent, dia jumpa Pak jump to 6. Maksud dia ada jump to, contoh dia namakan wabak. Nama go to wabak. Dia terus pergi mana kat wabak. Kalau wabak dekat instruction ataupun line 6, dia terus pergi line 6 lah. Tapi kalau wabak tu kat line 2, dia terus jump to line 2. So untuk go to ni dia special. Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah, dia boleh ke atas. Ikutlah kat mana you nak buat. Sebab tu go to ni saya rasa mudah lah untuk kita faham. And the last adalah exit. Okay, exit 0. Exit 0 ni dia terminate. Dia terminate terus. Apa maksud terminate? Dia terus keluar lah daripada programming. Dia tak tengok pun return. Dia umpama exit 0 ni macam return 0. Dia jumpa perkataan exit 0, dia terus finish dia exit, dia punya programming. So tak perlulah dia nak check lain. Itu secara mudahnya. So untuk exit tu, dia just nampak exit, dia terus keluar. Sebab tu kat sini definition dia boleh tengok pada slide. Terminates the calling process immediately. Maksud dia, kalau boleh faham, dia boleh contoh tu lah. Ada exit pada line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Line ke-8 kan. Lepas exiting the program yang first tu, ada exit. Lepas tu dia terus keluar. Dia tak tengok lah yang lain. Itu secara mudah. So kalau tengok exit dengan go to tu lebih mudah kefahaman. Sebab dia, kalau macam go to, dia pergi terus mana yang you dah set lah. Macam saya kata tadi, go to wabak. Kalau wabak kat direction 2, 2. Kalau 6. So untuk exit pula, jumpa kat mana lain, dia terus keluar. Dia terus habiskan programming tu. Macam return 0 lah. Itu secara mudah lah untuk lesson hari ni. So hopefully boleh try setiap programming yang ada dalam slide itu menggunakan software yang saya bagi. So untuk limit sekadar ni yang saya ada lah. Sebab nak terangkan secara jelas, saya tak cukup masa untuk secara detailnya. Sekian, terima kasih. Apa-apa boleh PM untuk next kefahaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.